Mengangkat kadam jari 10, kuncup seperti salur bakung, jari seperti susun sirih. Membawa langkah setugal kacang, lenggang bernama setabur bayam. Bersama saya lagi Asmida dalam rancangan Warisan Kita. Tadi apa yang saya nyanyikan? Itu adalah contoh bait-bait Talibun menjunjung duli yang boleh kita temukan dalam cerita-cerita hikayat Melayu lama. Talibun mempunyai bentuk, dia mempunyai fungsi dan ciri-ciri yang tersendiri. Selain daripada syair, selain daripada gurindam, seloka, Talibun juga merupakan salah satu contoh puisi lama. Jadi, pada episod kali ini, kita nak mengungkap di manakah kedudukan dan juga keistimewaan Talibun di dalam penulisan puisi Melayu kita. Talibun juga mencerminkan keindahan dan juga keistimewaan yang khusus yang membuktikan kekayaan bahasa dan juga warisan Melayu kita. Jadi, episod warisan kita pada hari ini akan mengungkap di manakah kedudukan Talibun ataupun dikenali sebagai sesomba di dalam hikayat cerita Melayu lama. Hari Ahad bertimpa Isnin 12 hari bulan, 12 tapak bayang-bayang, menderam-deram hujan panas, panah memanah petir, sabung menyabung kilat, berbunyi sekalian bunyi-bunyian. Itulah dia tadi contoh Talibun yang terdapat dalam cerita rakyat dan juga hikayat Melayu. Kalau penonton semua nak tahu, Talibun ni kita boleh definisikan dia sebagai bahasa berirama yang umum sifatnya. Dan dia merupakan puisi bebas yang digunakan di dalam cerita rakyat dan juga hikayat untuk mencantikkan lagi cerita tersebut. Tahu juga, struktur Talibun ni berbeza dengan pantun. Talibun tidak mempunyai sebarang bentuk yang khusus, tidak mempunyai sebarang struktur yang khusus, tidak terikat dengan jumlah perkataan ataupun jumlah baris dan tidak mempunyai sistem rima yang tertentu. Dan dalam sesuatu unit Talibun itu mungkin terdapat sedikit sisipan syair ataupun pantun, dan sisipan ini juga dianggap sebahagian daripada rangkap Talibun. Bersama saya lagi Asmida dalam rancangan Warisan Kita. Jadi untuk anda semua tahu lebih lanjut apa itu Talibun, saya nak bawa anda semua penonton dekat rumah warisan kita untuk bersama-sama dengan saya kita pergi berjumpa dengan seorang pakar. Beliau merupakan seorang sarjana yang mengkaji khas tentang Talibun. Jadi, jom ikut saya. Episod kali ini sangat istimewa sebab apa, kita nak kupas tentang Talibun. Tapi apa tu Talibun? Kita tak tahu kan? Jadi kita bawakan untuk penonton semua seorang pakar yang telah mengkaji apa itu Talibun. Jadi kita kenalkan, inilah dia, Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Rosli Salihuddin, merupakan fellow penyelidik kanan daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu di UKM Bangi. Khabar Datuk? Okey. Jadi kita nak tanya Datuk, kita nak tanya beberapa soalan berkenaan dengan Talibun. Orang tak tahu apa itu Talibun dan apa istimewanya Talibun ni dalam kesusasteraan Melayu lama. Baik, Talibun ini yang sebenarnya ada setengah pendapat mengatakan sesomba. Sesomba. Bunyinya hampir-hampir sama macam teromba. Kalau teromba ni ialah himpunan Melayu klasik, puisi Melayu klasik yang ada di dalamnya, yang ada pantun, syair dan berbagai lagi. Tetapi sesomba ini adalah puisi Melayu klasik yang di dalamnya adalah dalam bentuk bebas. Dari segi rangkap bebas, jumlah perkataan bebas, suku kata bebas, semuanya itu adalah terpulang kepada orang yang mengungkapkan Talibun itu bagaimana dan macam mana. Yang paling istimewanya Talibun ini ialah dari segi kelisanannya. Orang yang menyampaikan Talibun itu harus hafal, sudah menjadi darah daging dalam dirinya sendiri untuk menyampaikan Talibun itu sendiri.
Dan ia juga adalah menceritakan tentang kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. Jadi maknanya itu terpulang kepada kesesuaian. Masih lagi ada corak tradisi. Kadang-kadang ia seakan-akan seloka. Kadang-kadang ia seakan-akan syair. Kadang-kadang ia seakan-akan terombak. Dan itulah keunikan seni puisi Melayu lama yang datangnya daripada kemahiran orang Melayu itu sendiri, yang datang daripada dalam dirinya sendiri. Maknanya dia macam bercerita. Ya, bercerita. Maknanya dia bermonolog, berkomunikasi dengan orang yang di hadapannya. Bila dia bercakap, maknanya dia menjadi apa yang dicakapkan dalam percakapan itu. Tadi Datuk pun dah menyampaikan, dah bagi contoh Talibun tu macam mana. Saya pun tak pernah dengar sebenarnya. Ada lagu, ada yang tak ada lagu Datuk. Tapi kita nak tahu juga sebenarnya dalam cerita Lipur Lara Melayu ataupun cerita rakyat, apa sebenarnya fungsi Talibun ini? Baik, kalau kita lihat Talibun ini, salah satu pada fungsinya untuk penyedap apa yang nak disampaikan. Maknanya ia sebagai sisipan, sebagai pelengkap apa yang nak diceritakan. Maknanya ia dalam bentuk huraian puisi dan kemudian ada huraian dalam bentuk prosa. Adapun awal tatkala masa dahulu, naik di atas bukit bintang penjaring, berkecalang pelantak besi, kemuntung membilang tungku penyengat di atas timbal jalan simpang 4, selilit pulau Pereca, selembang tanah Melayu, sealam Minangkabau, sealam Juanan terbuka. Itu contohnya lah. Jadi maknanya dah lengkap dalam tu. Apa yang nak diceritakan ialah tentang asal mula adat itu sendiri. Ya, asal mula adat itu sendiri diceritakan dalam bentuk cerita. Bila dah diceritakan dalam bentuk cerita, kemudian akan dihuraikan dalam bentuk prosa. Kalau dulu-dulu dah dipuisikan macam tu, si pengucap akan menceritakan dalam bentuk prosa pula. Begitu. Ya. Boleh digunakan sebagai pembukaan sesuatu cerita jugalah. Itu yang saya sebutkan awal tadi, bahawa kelisanan, di situlah kehebatan orang Melayu dulu-dulu. Tapi saya nak tahu juga, Talibun ni hanya di kalangan masyarakat Negeri Sembilan sahaja ke? Ataupun ada juga puisi ini dibawa juga ke orang-orang lain juga? Baik, saya tak setuju mengatakan bahawa dia datang daripada masyarakat Negeri Sembilan sahaja. Dia adalah dalam lingkungan orang Melayu itu sendiri sebenarnya. Ketuku ketakal, kedua si keladi moyang. Kita sesuku seasal, kita senenek moyang. Orang Melayu, asalkan Melayu, dulu-dulu mereka akan mengetahui. Dan kalau ini diwariskan, mungkin generasi baru dia akan mengetahui Talibun ini apa dan bagaimana. Menarik sekali kan, sebab Talibun ni dia macam penyelit, dia diselit-selitkan dia di dalam satu cerita tu. Maknanya dia memberi color, dia tak ada color-color, warna-warna ataupun lagu-lagu yang tertentu. Dia dibawakan dengan cara ataupun sesedap pelontar itu sendiri. Betul Datuk? Dia walaupun dia diselit, dia adalah penyedap. Ibarat kalau kita makan nasi, masak lomak cili dengan air yang panas, nasi yang panas, ada ulam jering yang lembut-lembut. Itulah ulam jering, itulah Talibunnya, penyedapnya. Datuk pun dah menyampaikan beberapa Talibun, tapi saya sedar setiap Talibun yang Datuk sampaikan tu semuanya berbeza. Maknanya Talibun ni tak ada struktur, Datuk tak ada rima yang tertentu ke, bilangan perkataan ke apa, tak ada baris yang tertentu, tak ada. Jadi apakah nilai estetika yang ada di dalam Talibun ni? Baik, kalau kita lihat nilai estetika ialah mesejnya, isinya, apa yang nak disampaikan. Kalau isinya itu, dia perlu juga si penyampainya siapa. Si penyampainya itu memang betul-betul menghayati apa yang disampaikan.
bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, bersatu bertambah mutu, berbahasa menunjukkan bangsa, hilang bahasa tak tahulah apa nak kata, ke laut menuju alu, ke darat menuju benar, kok ke laut tidak menuju alu, tumpat karam jadinya, kok ke darat tak menuju benar, siar bakar jadinya. Jangan ikutkan hati nanti mati, jangan ikutkan rasa nanti binasa, jangan ikutkan nafsu nanti lesu, jangan ikutkan marah nanti parah, jangan ikutkan risau nanti tidur tak lelap, jangan ikutkan malas nanti hutang tak lansai. Penuh dengan mesej. Okey penonton, kita dah dengar tadi panjang lebarnya Datuk Padu keterangkan kepada kita menjawab segala soalan-soalan kita tentang talibun, dan mungkin mana yang tak tahu tu dah pun tahu sekarang sedikit sebanyak kan. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama dengan warisan kita dalam episod ni dan menceritakan tentang kita dengan lebih lanjut lagi. Masih lagi bersama saya Asmida dalam rancangan Warisan Kita. Walaupun talibun ni kurang dikenali dan jarang mendapat perhatian, tapi tak semestinya dia tidak pernah diketengahkan. Jadi hari ini saya membawa seorang tokoh seni yang disegani Abang Sabri Yunus. Apa khabar abang? Baik, alhamdulillah. Jadi abang, penonton Warisan Kita dan saya sendiri sebenarnya nak tahu bila agaknya kali pertama abang mempersembahkan talibun ni? Okey, baik. Pertama, saya terkejut juga bila dipanggil tokoh seni. Abang memang tokoh seni yang disegani, yes. Yang kedua berkaitan dengan talibun pula tu. Tapi tak pernah saya pengalaman pernah lah terlibat. Walaupun bukanlah benda tu menjadi benda yang besar dalam kehidupan saya kan, saya banyak pergi klien kan, tapi pernah saya terlibat. Waktu tu sebenarnya saya tak tahu pun ini talibun. 1984 waktu saya mula terlibat dengan teater pertama saya, Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, menjadi Tok Selampit. Dalam watak tu saya sebagai Tok Selampit, juga cerita saya kena membaca satu ungkapan ungkapan yang dikaitkan dengan talibun itu sendiri. Tapi masa tu abang tak tahu pun itu talibun. Saya pasal cerita tentang Kelantan, saya masih menganggap itu satu ungkapan ataupun di Kelantan dia panggil ucap dalam kategori permainan tertentu, dia panggil ucapan dalam wayang kulit mayung, ucap tetap sebagainya. Anggap begitu. Ataupun boleh jadi saya anggap satu mantra. Tetapi lama-lama saya anggap itu bahasa berirama. Sebenarnya itulah talibun. Ya, betul. Waktu saya diperkenalkan dengan ucapan itu, talibun itu, saya menjadi panik juga sebab saya tak tahu macam mana nak baca. Okay. Abang tak sure apa, abang tak pasti apa. Bacanya. Lalu saya merujuk kepada beberapa dekat Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu di perpustakaannya ada rekod pembacaan-bacaan seperti itu. Jadi lalu saya dapat baca. Rupanya itu salah satu daripada proses pembacaan talibun itu sendiri. Dia banyak, lepas itu saya tahu banyak iramanya, banyak bentuknya. Betul. Ada yang baca begitu saja. Ada yang penekanan pada iramanya. Jadi itulah talibun yang pertama saya baca. Jadi selepas itu apa yang terjadi? Abang ada mempersembahkan lagi ke secara solo dalam persembahan abang? Okey, minat dan jatuh cinta pada bahasa-bahasa berirama daripada talibun pertama yang saya baca dalam Hari-Hari Terakhir Seniman itu bahkan saya mula mencari talibun-talibun ataupun pada masa itu bukan talibun lagi, talibun berirama yang seperti itu untuk saya angkatkan dalam saya akan cuba dalam baca puisi di pentas. Waktu itu banyak kali panggil juga baca puisi. Jadi saya akan cari satu kelainan daripada pemusi-pemusi yang lain, sebab saya tak mungkin baca yang sama dengan orang. Bila saya masuk je, saya cari kelainan bentuk pembacaannya. Jadi talibun itu satu pilihan untuk saya menyampaikan puisi.
saya mencari telefon yang ada, yang dah sedia ada, dan juga saya menciptakan yang berbentuk seperti itu yang baru. Yang baru dengan logat Kelantan. Dalam telefon pertama Terjang ke Gawung itu saya membacanya dalam logat Kelantan sebab cerita Kelantan. Jadi saya mula seronok membaca dalam logat Kelantan. Jadi penciptaan saya selepas itu pun yang berbentuk ke arah telefon moden barangkali ataupun yang saya peribadi. Ciptaan baru. Masih lagi dalam logat Kelantan itu. Unik. Baik Abang Sabri, saya sebenarnya ada hajat ni, ada soalan cepu emas yang nak tanya abang. Bukan apa, saya pasti saya sendiri dan juga penonton pun mungkin ada yang tak pernah dengar perkataan talibun tu apa. Jadi bagaimana agaknya cara kita ni nak mengekalkan puisi talibun ni supaya tak hilang? Okay. Takut nak jawab. Kalau saya jawab pun ni pandangan peribadi saya, pandangan peribadi saya. Baik. Saya melihat ini bukan satu masalah pada talibun saja. Ini masalah hampir keseluruhan sastra atau puisi tradisional kita, termasuk pantun terutamanya. Macam mana kita nak menjatuh minat anak-anak generasi muda pada sastra tradisional kita ni. Selalunya langkah-langkah yang patut kita ambil itu sebenarnya khususnya orang-orang yang orang yang sepatutnya mengambil langkah yang sesuai. Pada hemat saya secara peribadi, kesilapan berlaku pada kita sendiri. Apabila kita meletakkan ini puisi tradisional, lalu kita mentradisionalkan keseluruhan yang terlibat yang berkaitan dengannya. Jadi kita dah tahu tradisional, apa saja yang bersifat tradisional sangat sukar untuk diletakkan, dihidangkan kepada generasi hari ini. Sebab dengan secara tak langsung dia akan menolak. Dia kata ini bukan zaman kita, ini bukan zaman kita. Betul. Tapi kalau kita ada contohnya talibun atau pantun itu tadi, memang pantunnya tradisional, puisinya tradisional. Itu adalah isinya kan, bentuknya. Tetapi persembahan itu tidaklah kita tradisionalkan persembahan. Sebab talibun itu atau pantun itu bukan persembahan. Dia adalah pengucapan atau pesan tentangnya. Tapi persembahan kita selalu gagal sebab kita meletakkan persembahan tradisional pada persembahan talibun atau pantun dan sebagainya. Faham. Okey. Faham. Bila kita lah pantun talibun, kita akan berpakaian sangat tradisional. Pertandingan berpantun, pakai selempang lah. Dan kita meletakkan, wah itu bukan zaman sekarang ah. Kenapa kita tak moden ke persembahan itu? Kita sesuaikan zaman persembahan itu. Betul. Kekalkan orang-orang moden berpantun dengan pantun tradisional yang tidak berubah, tetapi persembahan itu saya rasa patut berubah. Siri pembacaan talibun patut diadakan, jangan hanya ada di celah-celah persembahan-persembahan event-event tradisional saja. Maknanya bernafas baru. Dalam persembahan moden dan sebagainya. Mana yang saya pernah cuba angkat di Kir Barat. Satu persembahan rakyat tapi saya letakkan di tempat-tempat yang event-event yang besar. Ya, betul. Sekarang orang tengok di Kir Barat tidak lagi janggal. Tidak asing. Di majlis. Betul. Tapi talibun patut harus diangkat seperti itu. Ini pandangan pribadi saya. Ya. Jangan tradisionalkan persembahannya. Jangan terikat. Ikatkan dia dengan sebabnya persembahan tidak terikat. Persembahan tidak harus ikat. Pantun itu, talibun itu harus terikat sebagai tradisional. Ya, saya pun secara peribadi sokong dengan pendapat abang juga. Dan saya rasa itu merupakan satu penutup yang cantik untuk talibun bersama dengan Abang Sabri Yunus. Jadi kami di Warisan Kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada abang kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga input kepada saya dan juga penonton Warisan Kita. Maka sebagai penutup untuk episod kali ini, saya harap penonton semua dapat menghayati keindahan dan keistimewaan talibun. Jadi, jangan lupa untuk bersama saya lagi Asmida dalam episod yang akan datang dalam rancangan Warisan Kita.
Teja ke gawung pun berbaris di kaki langit. Boh tersalah musim, hujan tersalah ketika. Awal gelap banyak mengandungkan hujan. Katung kanga pun banyak memanggilkan hujan. Guruh pun sayup-sayup bangsa dengar, akan tidak dengar. Tanda alamat hendak keluar. Orang yang bersidi sakti, asal pucuk pujangga songseh, bapaknya ratu, ibunya suri, berlidah fasih berbulu roma songseh yang nak keluar. Seluar intan di karang-karangan Hasan dan Husin jikalau ditiup angin selatan habis tahun berbalik musim. Bajunya badu Ainul Banat, kain kembang kampuh pelangi, bukannya kain di bawah angin, kain kelambu Rasulullah. Berikat pinggang kain cindai panjang tengah 30. Pedang jenawi lantai balai, selebar daun padi, solek belah mumbang di kuku.